natural gas. But these fields were too remote to be accessed. Until now. It's gonna be a city of its own. A game-changing vessel is being built unlike any other. This module is about 2,025 metric tons. It extracts, liquefies, and stores natural gas in far-flung offshore locations. And in the future, could eliminate the need for undersea gas pipelines. Its 132,000 tons of steel will be capable of pumping gas from 200 meters below the ocean. National Geographic reveals the world's first floating natural gas facility. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar ya. Jadi pasti Anda sudah melihat video tadi itu kan. Intro tadi tentang FLNG 1. Sekarang ada 2 sudah. Yaitu first floating LNG equipment. Maksudnya biasanya platform cari gali minyak nih, pelantar cari gali minyak nih dan gas nih. Dia satu ya kan di tengah laut kan. Tapi sekarang Malaysia order dengan Korea, sebuah platform, di situ juga digali, di situ juga diproses, gas asli itu. Jadi Malaysia menjadi kebanggaan kita, Petronas, jadi kebanggaan kita, menjadi syarikat pertama di dunia ini, yang mempunyai floating LNG equipment, di dunia ini. First, so, boleh masuk National Geographic lagi kan. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia harus berbangga lah. Jadi video tadi itu berkaitan dengan tajuk kita pada kali ini, yaitu sumber-sumber jadi di Malaysia. Berkaitan dengan tenaga, sumber yang boleh diperbarui dan sumber yang tidak boleh diperbarui. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia harus kenal lah, di mana sumber-sumber semula jadi kita yang ada. Untuk pengetahuan Anda semua, mungkin yang sudah tahu kan, Petronas merupakan salah satu aset terbesar negara kita. Petronas lah sumber keuangan utama negara kita. Jadi kita kena support Petronas. Bila syarikat Petronas ini naik, maka ekonomi kita pun akan naik juga. Jadi tanpa buang masa lagi, kita pergi kepada bab 6 nih, sumber semula jadi di Malaysia. Jadi kita akan belajar 4 perkara dalam bab ini. Pertama yaitu sumber semula jadi yang terdapat di Malaysia, apa yang ada. And then taburan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu yang ada di Malaysia, yang pernah ada dan yang masih ada sekarang. And then yang ketiga, sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Jenis-jenisnya, jenis sumber ini, apa maksudnya tuh boleh baharu dan tidak boleh baharu? Renewable energy itu, apa maksudnya tuh? And then yang terakhir yaitu apa kepentingan sumber semula jadi ini dalam pembangunan ekonomi negara kita? Pasti sangat penting kan? Sebab LNG gas ini adalah sumber pendapatan utama kita, negara kita. Jadi memang penting. Jadi lepas itu dalam topik 6.4 ini kita akan bincang secara detail apa kepentingan Petronas kepada ekonomi negara kita. Jadi tanpa buang masa lagi kita pergi kepada 6.1 yaitu sumber semula jadi di Malaysia. Apa yang dimaksudkan dengan sumber semula jadi? Secara bahasanya, dari segi bahasa, semula jadi ini sesuatu yang memang ada, yang Tuhan ciptakan untuk kita. Sebelum manusia dicipta, bumi ini dicipta dulu. Duluan lagi ada bumi ini dan segala isinya berbanding manusia. Kita cuma menumpang saja di bumi ini. Jadi sumber semula jadi ini sebenarnya merujuk kepada bahan, apa-apa saja bahan atau punca yang terdapat di sekeliling kita. Sama ada yang ada di permukaan bumi, yang di bawah tanah, yang di bawah laut, itu atau bawah air, itu semuanya sumber semula jadi. Jadi terdapat 2 jenis sumber semula jadi, yaitu sumber boleh baharu dan juga sumber tidak boleh baharu. Jadi apa maksud boleh baharu dan tidak boleh baharu? Jadi sumber boleh baharu ini bermaksud sumber semula jadi yang tidak akan habis, walaupun diambil secara berterusan, kita gunakan secara berterusan, tidak akan habis. Selagi belum kiamat, selagi itu dia ada. Sumber ini boleh diperbaharu melalui beberapa kaidah. Ada banyak kaidah untuk kita perbaharuinya nih. Maksudnya dia bekalan itu sentiasa ada, tidak akan habis. Itu maksud boleh baharu. Jadi contoh sumber boleh baharu. Kita ada hutan.
Oke, hutan hujan tropika kita sudah belajar jenis-jenis hutan ya sebelum ini, bab yang sebelum ini. Jadi hutan boleh habis kah? Oke, memanglah boleh habis kalau kita gunakan terus, tapi dia boleh tumbuh semula. Maksudnya dia boleh di top up. Oke, jadi itu maksudnya dia boleh diperbaharui. Oke ya, boleh baharu. Oke, dalam bahasa Melayu yang betul. Ya surya merujuk berapa? Oke, cahaya matahari. Boleh habis ke cahaya matahari? Oke, kecuali kalau matahari itu padam lah. Oke, palis-palis lah, janganlah kan. Nauzubillah min zalik. Ya, oke, syukur matahari kita masih bersinar sampai sekarang. Oke, then tani. Oke, tani ini, oke, tanah lah maksudnya. Ya, and then air. Air ada banyak jenis. Sungai, paya, laut, tasik, oke, bawah tanah. Itu semua adalah sumber, oke, yang boleh diperbarui. Oke, sentiasa ada air kan. Oke, oke, jadi itu maksud, oke, dan juga contoh sumber boleh baharu. Oke, and then kita ada sumber tenaga alternatif. Oke, sumber tenaga alternatif ni, oke, maksudnya, oke, tambahan lah, sumber tenaga tambahan. Oke, berasaskan alam semula jadi seperti surya, air, angin, ombak, kolam air panas, sisa tumbuhan dan tinja haiwan. Oke, untuk menghasilkan sumber kuasa elektrik. Tinja haiwan ini maksudnya apa? Najis, tai. Oke, jadi kita gunakan apa yang ada di cahaya matahari, air, angin, ombak ni, oke, untuk kita hasilkan tenaga elektrik. Oke. Dan kedua, bersifat mesra alam dan digunakan untuk menggantikan bahan api fosil seperti minyak, oke, gas dan arang batu. Oke, maksudnya dia menggantikan, oke, diesel, petrol, gas apa semuanya itu. Oke, kita guna tenaga, oke, kita guna daripada sumber yang semula jadi. Oke ya, semula jadi dan alternatif. Ya. Sebab gas ini pun semula jadi juga kan. Oke, jadi yang ketiga contoh tenaga alternatif ialah penjanaan kuasa hidroelektrik. Ya, semua tahu. Kita tenaga surya, itu solar, oke, biomas, oke, hasil daripada sisa tumbuhan dan hewan, oke, ombak, oke, geoterma dan angin. Oke. Jadi antara sumber tenaga alternatif di Malaysia, contoh tenaga hidroelektrik, Empangan Kenyir, Tasik Kenyir, di Terengganu. And then kita ada tenaga surya, pemasangan panel solar pada bumbung bangunan dan rumah. Banyaklah sudah rumah sekarang, macam sekolah pun, bangunan kerajaan, semua pasang panel solar nih di atap mereka. And then tenaga biomas di Miri dan Seri Aman, Sarawak. And then tenaga angin, Pulau Layang-Layang, Sabah. Itu contoh. Tapi persoalannya di sini, apa tuh biomas dengan geoterma? Ini agak panjang untuk diuraikan. Kalau kita tengok video ringkas nih pasal geoterma nih, di grafik ini, saya ambil dari YouTube, sedikit saja, tidak boleh ambil semua. Guna geoterma nih guna haba, panas ini daripada bawah kerak bumi ini, bagian kerak bumi ini. Digunakan tenaga haba itu digunakan untuk menggerakkan turbin, ataupun turbin untuk menghasilkan, ataupun generator untuk menghasilkan elektrik. Jadi generator itu berputar hasil daripada tenaga haba dan uap yang terhasil di bawah kerak bumi. Itu maksudnya. Geoterma, thermal ni haba. And then biomas pula, apa itu biomas? Tenaga yang boleh diperbaharui, bukan sesuatu yang baharu. Kaedah biomas, sisa buangan bahan daripada tandan dan kelapa sawit kosong bukan sahaja murah, tetapi tenaga yang dihasilkan daripada bahan alternatif itu lebih bersih dan mesra alam. Muhammad Fauzi Rosli ada laporannya. Dengan program pembangunan jana kuasa kecil, tenaga yang boleh diperbaharui, syarikat maju Intan Biomas Energy Sdn Bhd mengambil langkah proaktif menghasilkan tenaga elektrik dengan memanfaatkan sisa bahan mentah kelapa sawit. Menurut pengurus besarnya, Kenny Low, syarikat loji jana kuasa biomas yang berpengkalan di Kampung Selabak Teluk Intan merupakan loji pertama di Semenanjung yang sudah beroperasi lebih setahun. Ia mampu menghasilkan 12.5 megawatt, di mana 10 megawatt daripada itu dibekalkan kepada Tenaga Nasional Berhad, manakala 2 tenaga biomas di Malaysia ni sangat besar potensinya, sebab di Malaysia ni kita ada banyak sawit. Jadi sisa daripada sawit tu, daripada dia mencemarkan alam, baik kita guna untuk hasilkan tenaga baharu. Apa pula yang dimaksudkan dengan sumber tidak boleh baharu? Sumber tidak boleh baharu ialah sumber semula jadi yang akan habis atau pupus dalam jangka waktu yang tertentu jika penerokaan suatu sumber itu tidak dikawal dan dirancang dengan baik. Maksudnya,
dia akan habis lah. Suatu masa dia akan habis. Dia banyak macam mana pun dia akan habis juga. Okay, contohnya petroleum, gas asli itu, arang batu, semua akan habis. Macam kita sebelum ini. Kalau kita belajar sejarah, salah satu sebab penjajah datang ke tempat kita ni, negara kita, ialah mengambil apa? Biji timah kan. Sekarang mana sudah biji timah? Habis kan. Arang batu pun. Jadi dia akan habis, itu maksud tidak boleh baharu. Jadi bila kita guna sekali, dia akan habis begitu saja. Tiada sudah. Itu maksud sumber tidak boleh baharu. Mari kita tengok contoh-contoh sumber tenaga tidak boleh baharu. Contohnya apa? Ni emas, ada biji timah, biji besi, kuprum, boksit. Tengok produk-produknya nih. Kalau emas, biasa perhiasan kan. Banyak juga barang elektrik yang guna emas. Handphone, dalam handphone kita tuh ada sedikit emas tuh. Biji timah, barang komputer nih. Biji besi, besi, boksit, untuk aluminium, kuprum nih biasa wire, kita punya kabel. Jadi ini suatu hari nanti dia akan habis. Contoh yang mineral yang bukan logam, contoh yang bukan logam, yang bukan besi. Kita ada apa? Batu granit, untuk pembinaan, gas asli, pasir untuk buat kaca, petroleum sebagai bahan bakar untuk kereta kita kan. Arang batu untuk industri melebur besi, and then kaolin ataupun ni industri tanah liat nih, tembikar. Jadi semua ni sumber-sumber yang tidak boleh baharu, yang maksudnya akan habis. Suatu hari nanti dia akan habis kalau kita guna semaksimumnya. Taburan sumber boleh baharu dan juga sumber tidak boleh baharu di Malaysia. Kita tengok sumber boleh baharu yang paling penting, kita itu hidroelektrik. Hidroelektrik ni kita boleh bangunkan sebab apa? Kita menerima hujan yang banyak, 2.600 mm setahun. Sangat banyak lah. Jadi kita berpotensi, kita ada banyak sungai. Jadi empangan ialah tambak yang dibina untuk menahan aliran sungai. Air sungai yang diempang ni akan dilepaskan, akan memutarkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi air tu yang dilepas tu, yang kita tahan tu, bila dilepaskan, arus air itulah yang kita gunakan untuk memutarkan turbin. Turbin itulah yang akan hasilkan elektrik. Bagaimana besarnya turbin di empangan ni? Macam mana berapa tingkat ni besarnya? Kalau kita tengok gambar ni, ini lebih kurang ukuran lah size besar turbin tu, yang boleh menghasilkan tenaga elektrik. Ini contoh empangan. Empangan Bersia di Perak, empangan Kenyir, Terengganu, empangan Bakun Sarawak. Paling macam tempat saya ni, tempat saya mengajar, Tenompangi Sabah. Tu empangan yang sudah tahu, kita sudah belajar di bab sebelum ini, di form 1 lagi. And then kita ada sumber boleh baharu hutan. Hutan ni jenis-jenis hutan, kamu ingatlah jenis hutan: hujan tropika, paya bakau, hutan pantai, paya masin, hutan gunung. Ini jadi semua ni tak payah saya jelaskan lah, tahu sudah kan. Contohnya apa? Pokok bulu, pokok mangkuang, bakau, kelapa, pokok renek. Dan kalau macam hutan-hutan ni, hutan hujan tropika kita ada apa? Kayu jati itu kan, semua jenis kayu balak tu, rotan. Itu semua pun sumber-sumber yang boleh baharu. And then kita ada sumber tidak boleh baharu, mineral. Contohnya apa? Kita sini ada petroleum, gas asli, emas dan arang batu. Kalau kita tengok taburannya memang banyak lah. Paling banyak ialah kita punya petroleum dan juga gas asli. Inilah sumber kekayaan ekonomi kita. Petroleum inilah dan gas asli inilah hasil utama, pendapatan utama negara kita. Contohnya banyak di luar pesisir pantai Kelantan dan Terengganu. Lepas itu di Sabah dan Sarawak. Jadi umum tahulah apa kegunaannya kan, petroleum dan gas asli ini. Untuk kenderaan, untuk tenaga. Dan emas, emas kita raup Kuala Limpis, bawah Sarawak, Rusila Terengganu, barang kemas lah macam biasa. Arang batu, arang batu ni kurang sudah. Kita sebab mencemarkan alam kan, kurang sudah dimajukan ni. Macam di Sabah ni, Limpopo ni mana ada sudah ni. Dan kita ada apa kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Kalau kita tengok pelantar minyak, pelantar minyak Petronas, ada banyak, ada Shell juga, yang ada di seluruh pantai Sabah, Sarawak ni dan juga Terengganu ni. Jadi pelantar minyak ni Petronas ni ada di mana-mana, kawasan laut ni. Jadi memang
banyaklah sebenarnya peluang kerja ya untuk kerja di offshore nih, di planter minyak nih. Jadi kalau kita tengok nih taburannya nih memang banyak, tidak dinafikan. Brunei punya pun banyak juga ya. Mereka pun kaya dengan minyak juga sama macam kita. Tapi negaranya kecil, tapi pendapatannya banyak. Itulah dia kaya ya. Jadi kalau Anda berminat untuk kerja dalam bidang ini ya, bukannya semata-mata soal gaji, tapi cabaran base nih ya. Selain itu kita juga membantu memajukan ekonomi negara kita. Kita bantu Petronas, sebenarnya kita bantu diri kita sendiri sebenarnya ya. Apa kekayaan negara kita nih, kita guna duit daripada hasil daripada keuntungan daripada syarikat Petronas ya. Alright, and then kita pergi mana nih? Kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Yang pertama kita tengok Imbiro nih, sumber bahan mentah, untuk petroleum, industri petrokimia, pasir pula untuk pembinaan. Buat bangunan mesti pakai pasir kan, kayu balak lagi, perabot, hasil hutan untuk kraft tangan. And then betul, peluang pekerjaan, of course, industri tenaga ini buka banyak peluang pekerjaan. Utamanya Petronas. Bidang mana-mana pun. Jangan Petronas anggap yang kerja jaga pam minyak itu saja kan, cash di Petronas, bukan. Banyak lagi peluang, banyak luas dia punya. Syarikat Petronas merupakan syarikat yang sangat besar. Multinational, company. Mana-mana pun ada bisnisnya. Jadi peluang pekerjaan itu sangat banyak. Jangan cakap tidak kerja, banyak sebenarnya peluang kerja. And then kemajuan infrastruktur, kita buat jalan raya, pelabuhan, lapangan terbang, landasan kereta api, daripada penorokaan sumber nih, sumber semula jadi inilah banyak membawa kepada perkembangan jaringan pengangkutan dan juga infrastruktur yang ada di negara kita. Terutamanya kalau zaman dulu, zaman penjajahan kereta api lah kan, untuk angkut arang batu dan biji timah. And then menjana pendapatan negara. Menjana pendapatan negara, of course, hasil daripada keuntungan minyak yang kita jual kepada negara lain. Itulah hasilnya. Untuk kekayaan negara kita, minyak kita berkualiti. Petroleum gas asli kita berkualiti. Jadi kita jual kepada negara lain dengan harga yang mahal. Itu kita dapat untung. Kita cari, kita gali, kita proses, lepas itu kita jual. And then pembukaan kawasan baru, banyaklah contohnya. Kerteh dan Paka Terengganu, bandar minyak, Petronas, and then Bintulu dan Miri Sarawak pun, bandar yang maju akibat perlombongan petroleum, and then Sandakan Sabah. Jadi banyaklah tempat untuk kita majukan tenaga. Jadi bandar-bandar ini maju. Jika satu tempat tuh dijumpa situ di bawah tanahnya ada hasil emas ke, arang batu ke, gas asli ke, ataupun petroleum, saya kira di laut atau di darat, kawasan itu akan maju. Di mana Petronas buka pusat penapisan minyak, kilang penapisan minyak, situlah tempat itu memang akan maju. Jadi sebab industri tenaga inilah sumber kekayaan negara dan juga sumber kekayaan bagi suatu tempat tuh. Jadi ada 5 sini, sumber bahan mentah, peluang kerja, infrastruktur, pendapatan negara dan juga pembukaan kawasan baru. Satu lagi yang kawasan baru ini di Pengerang, Johor sana tuh. Itu pun milik Petronas juga, sangat besar. And then settle. Jadi simple ya tajuk ini sebenarnya. Jadi secara kesimpulannya, sumber semula jadi di Malaysia ada 2 jenis, boleh baharu yang tidak akan habis dan juga yang tidak boleh baharu yang akan habis jika digunakan tanpa kawalan. Jadi kita perlu ingatlah, kalau boleh baharu ni macam apa, empangan, sumber hutan kita, tanah kita. Kalau yang tidak boleh baharu ni, yang akan habis ni petroleum, gas asli, arang batu, emas, apa semuanya tu. Jadi saya sampai sini saja, perkongsian kita. Jadi diharap Anda jawablah soalan-soalan yang ada di buku teks Anda tu. Jawab saya guna pensel, kan? Ataupun jawab kuis-kuis online yang diberikan oleh guru Anda. Jadi rasanya itu saja. Jika ada yang Anda kurang faham, rasa ingin tambah maklumat lagi, banyak di YouTube. Anda boleh search semuanya, tempat-tempat nih yang kita mention tadi. Kerteh itu di mana, Bintulu itu di mana, Petronas punya planter minyak di mana. Itu kita boleh tambah maklumat. Semua ada di YouTube tuh. Search saja, ya. Jadi kalau ada kurang faham boleh tanya guru Anda juga. WhatsApp saja. Ataupun Anda boleh komen di ruangan, komen di bawah nih.
Okay. Jadi itu saja daripada saya. Semoga video ini bermanfaat untuk anda semuanya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.